Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Hari ni aku nak cerita dengan korang satu kisah tentang seorang serial killer yang dikenali sebagai The Raincoat Killer yang paling digeruni di sekitar tahun 2003 ke 2004. Okey, kalau korang nak tahu lah, okey, macam serial killer ni diorang ada diorang punya motif-motif tersendiri tau. Tapi untuk Raincoat Killer ni, motif pembunuhan dia adalah hanya untuk menyampaikan mesej kepada masyarakat. So, kalau korang nak tahu lagi, jangan membuang masa. Let's carry on into the video guys. The Raincoat Killer ataupun nama sebenar dia adalah Yu Yang Chul, adalah seorang pembunuh bersiri yang melakukan pembunuhan yang menggerunkan satu Korea Selatan guys pada sekitar 2003 sehingga 2004. So okey, macam mana dia dapat nama The Raincoat Killer ni is pada suatu hari ni dia ditangkap oleh pihak polis dan pada hari tu pula hujan lebat gila tau. So dekat balai polis tu dia telah dipakaikan baju hujan yang berwarna kuning oleh pihak polis dan juga sepasang topi. Okey, motif why polis memakaikan dia baju hujan dan juga topi tu adalah untuk menutup wajahnya daripada semua reporter, wartawan semualah. So The Raincoat Killer ni dia ditangkap atas kesalahan pembunuhan bersiri yang teramat kejam tau. Okey, dan dia mempunyai mangsa-mangsa utama dia, dan mangsa utama dia adalah escort girls ataupun dinamakan sebagai pelacur dan juga golongan-golongan orang kaya guys. So okey, why dia punya spesifik mangsa utama dia untuk menyampaikan satu mesej kepada khalayak ramai ataupun masyarakat. Sebab menurut si Yu Yang Chul ni, okey, the reason why dia aim ataupun dia target escort girls dan juga golongan orang kaya adalah sebab nombor satu, dia kata wanita tidak sepatutnya ataupun tidak boleh untuk menjadi seorang pelacur, dan untuk golongan orang kaya ni pula dia nak mengingatkan mereka tentang tindakan-tindakan mereka yang lalu dan untuk membezakan apa yang betul dan juga apa yang salah. So basically that is the message yang The Raincoat Killer ni nak bagi tahu dekat masyarakat. Dan of course serial killer semua diorang ada dia punya senjata pembunuhan tersendiri tau. So tak lain lah dengan The Raincoat Killer ni. So senjata utama dia adalah satu tukul dan juga pisau. Tetapi tukul tu adalah dia punya favourite tau. Dalam setiap pembunuhan yang dilakukan oleh The Raincoat Killer ni, dia menggunakan tukul tersebut untuk menghentak kepala mangsanya. Dan okey lah, fun fact pasal tukul yang digunakan oleh The Raincoat Killer ni, bagi dia macam dia custom made tau tukul ni. Basically dia tukul yang panjang and dia punya kepala tukul tu agak besar. Okay, basically kalau orang Mak Saleh panggil sledgehammer tau. So dengan tukul ni dia telah memotong pendek tau tukul tu, so that senang untuk dia handle, untuk dia pegang, dan juga dia ada buat macam customization sikit dekat tempat pegang tukul tu, so that dia punya size tu ngam-ngam dengan tangan dia. So bagi dia ini macam dia punya seni lah bagi dia, dan boleh dikatakan dia bangga jugalah dengan dia punya custom made tukul tu. Dahsyat bai, sampai weapon ataupun senjata sendiri pun dia custom made tu. Gila gempak bai. Dia ibarat weapon dia ni, why dia buat dia sebagai seni adalah dia menggunakan tu as dia punya pekerjaan. Dia bawa benda tu simpan dalam beg galas dia. Apabila dia hendak membuat pembunuhan tu, ibarat macam dia pergi kerja lah pada setiap hari. So everyday sebelum dia buat pembunuhan tu, dia ada dia punya aim dia, target dia. So basically inilah motif pembunuhan The Raincoat Killer ni. Siapakah Yu Yang Chul sebelum The Raincoat Killer ni? Okey, dia dilahirkan pada 18 April 1970 di Gochang County, Korea Selatan guys. Dan ibu bapa dia pula telah berpisah sebaik sahaja Yu Yang Chul ni dilahirkan, dan bersama adik-beradik dia, mereka telah diambil dan juga dibela oleh nenek mereka. Dan apabila mereka dah besar sikit tu, mereka telah diambil semulalah oleh bapa mereka. So pada zaman kanak-kanak Yu Yang Chul ni, dia mempunyai trouble childhood lah. Okay? Dan dia punya family ni ada masalah kewangan sikit, dan dekat sekolah pula Yu Yang Chul ni dia adalah seorang mangsa buli. Tetapi kan guys, masa dia kecil ni dengan segala kesusahan yang terpaksa dilalui olehnya, dia ada satu bakat tau. Okay, satu bakat ni dia mempunyai satu minat dan juga bakat terhadap bidang seni. Dan dia ni pandai menyanyi, dia pandai melukis, dan juga dia ni pandai main peralatan muzik tau. Okay, so
dia telah mencuba untuk mendaftar dirinya untuk masuk ke sekolah, orang kata art school lah, ataupun sekolah bidang seni. Tetapi atas sebab kemiskinan keluarganya, dia punya pendaftaran tu telah ditolak ataupun rejected lah daripada sekolah tu. So because of that, dia terpaksa daftar masuk sekolah teknik. Tapi zaman persekolahan dia tu macam tak bertahan lama lah. Dia ada satu hari tu dia telah berhenti sekolah. Okey, dan di sebalik selepas dia berhenti sekolah tu, dia banyak menghabiskan zaman remaja ni dalam tahanan juvana lah atas tuduhan kecurian. So selepas tu dia ni dah mula jadi macam habit, dia tetap meneruskan lagi dengan kegiatan mencuri dia. So dia telah mencuri kamera, wang, kereta dan sebagainya lah. So apabila Yu Yang Chul telah dewasa, dia ni kerap ditahan dengan polis tau. Okay, so pada tahun 1992 dia telah mengahwini dengan seorang wanita yang bernama Huang, dan mereka telah dikurniakan dengan seorang anak lelaki. So sepanjang perkahwinan mereka, so Yu Yang Chul telah dimasukkan ke dalam penjara beberapa kali atas kesalahan mencuri, menjual video pornografi kanak-kanak dan juga membuat aktiviti pemalsuan identiti. So because of that, itu adalah benda-benda yang boleh consider as agak serius dekat Korea Selatan. So dia ni adalah memang kerap dijatuhkan hukuman penjara lah. So oleh kerana dia tidak tahan dengan sikap suami dia tersebut, Huang telah meminta bercerai pada tahun 2000, dan pada time tu juga Yu Yang Chul ni dia telah ditahan oleh pihak polis atas kes dia telah merogol seorang budak yang berumur 15 tahun guys. Dan pada 11 September tahun 2003, Yu Yang Chul telah dibebaskan daripada penjara lah, dan sebaik sahaja dia dilepaskan, dia dah mula dah dengan aktiviti pecah rumah, mencuri bagai. So dia ada membuat satu jenayah, which is dia telah memecah masuk ke rumah orang-orang kaya. Yu telah memecah masuk ke dalam rumah seorang profesor yang bernama Lee Deok Soo, dan apabila dia telah melakukan aktiviti pecah masuk rumah dia tu, dia telah menggunakan pisau dan tukul untuk menikam mangsa dan juga isterinya guys. Sick gila weh. So this is where everything starts lah untuk The Raincoat Killer ni. Dia dah mula dah menjinak-jinak dalam kes pembunuhan. So sebelum dia melarikan diri, dia ada buat satu perancangan lah. Plan dia tu adalah untuk membuat rumah itu macam ditinggalkan dalam keadaan macam seperti baru telah dirompak lah, so that penyiasat takkan suspect je lah ada kes pembunuhan ke apa. Tapi apa yang menarik kan guys, dia nak buat as though ia adalah satu kes rompakan, tetapi tidak ada satu barang pun yang telah dicuri olehnya. Semua barang yang sebelum dia masuk tu ada kat rumah tu still the same. Tak ada apa yang hilang, tak ada apa yang dicuri. Dan tak lama lepas tu kan, dia dah mula ketagih. Yu ni dia masih meneruskan lagi dengan kes pembunuhan dia. Dia telah dia telah memecah masuk ke rumah seorang warga emas yang bernama Yoon Sun. Dia adalah seorang warga emas yang berumur 85 tahun. Dan yang paling kesiannya apa tau guys, Yoon Sun ni dia telah meninggal dunia apabila dia telah dibunuh oleh Yu Yang Chul ni dengan kaedah yang sama, dengan menggunakan tukul. Dan apa yang lagi sedih kan guys, bukan itu sahaja tau. Seluruh keluarga Yoon Sun ni telah dibunuh kejam oleh Yu Yang Chul dengan senjata tukul dia itu. Dan pembunuhan demi pembunuhan selepas itu, Yu Yang Chul tetap menggunakan kaedah yang sama. Dia punya tukul favourite dia tu guys. Selepas segala kejadian ataupun kes pembunuhan dilakukan oleh Yu Yang Chul ni, pihak polis telah membuat satu siasatan yang lebih mendalam tau. So from there, diorang dah dapat slowly detect gerak-geri si Yu Yang Chul ni. So once dia sedar yang polis dah tahu gerak-geri dia ataupun dia punya plan, dia punya perancangan pembunuhan dia, suddenly dia stop tau segala pembunuhan tu. So dia nak macam tak tahu whether dia nak lelo ke, dia nak low profile ke, ataupun dia nak tukar dia punya plan ke. Yang tu kita tak tahu. Tetapi from there, polis dah slowly lah dapat trace sedikit demi sedikit. So kemudian kan guys, Yu dia telah berkenalan dengan seorang escort girl ni dah. So sepanjang hubungan mereka tersebut tu, proses hubungan mereka tu agak bahagia lah. Dan tapi diorang punya hubungan tu tak tahan lama lah, sebab ada one day ni perempuan tersebut dia telah menemui rekod jenayah Yu Yang Chul ni. So bila dah kantoi, Yu Yang Chul ni dia panas. Apa yang dia buat lepas tu, of course, dia bunuh wanita tersebut. Pada 6 Februari 2004, Yu Yang Chul telah membunuh seorang lagi escort girl ataupun pelacur. And pembunuhan kali ni
still the same dengan kaedah yang sama, dan wanita tersebut nama dia adalah Jeon Hyo. Dan selain Jeon Hyo, terdapat beberapa lagi lah escort girls yang dibunuh oleh Young Chul ni, dan ada beberapa identiti escort girls ni yang dapat disiasat dan juga dikenal pasti oleh pihak polis. Dan selepas kematian Jeon Hyo, ada seorang toke ataupun owner rumah urut ni, dia telah membuat laporan kepada pihak polis. Okey, dan laporan tersebut adalah dia bagi tahu pihak polis bahawa dia punya pekerja ni sedikit demi sedikit hilang dan juga tak muncul untuk datang bekerja. So from there dia heran dan juga risau lah. Dan menurut tuan rumah urut tersebut, dia kerap menerima panggilan telefon daripada seorang individu sebelum ataupun sebaik sahaja pekerja-pekerja dia hilang. So dia dah mula confused kat situ, member dah mula jam tau. Okay, so daripada situ pihak polis telah membuat siasatan, dan from there mereka dapat trace bahawa Yu Yang Chul ni adalah suspek utama mereka. Dan selepas 12 jam, polis telah membuat macam tara punya operasi pencarian. Mereka akhirnya berjaya menangkap Yu Yang Chul, guys. Pada 15 Julai 2004, Yu Yang Chul telah dibawa ke penjara tahanan, dan pihak polis juga telah menjumpa bukti yang kukuh apabila mereka telah membuat penyiasatan di rumahnya. Dan mereka telah menjumpa beberapa buah filem yang menjadi bukti utama segala pembunuhan Yu Yang Chul ni. Dan antara filem yang dijumpai oleh pihak polis adalah Public Enemy, Very Bad Things dan juga The Normal Life. So dengan penemuan filem-filem tersebut telah membawa polis kepada kebenaran yang sebenarnya lah, okey, di belakang segala pembunuhan Yu Yang Chul ni. Okey, segala filem-filem tersebut adalah mengenai seorang pembunuh bersiri yang bernama Jeon Do Yong, yang merupakan idola Yu Yang Chul dalam melakukan kegiatan jenayah ini. Okey lah, untuk buat pengetahuan korang lah, okey. Jeon Do Yong ni, dia adalah merupakan seorang pembunuh bersiri yang telah membunuh 9 mangsa ataupun 9 orang-orang kaya di sekitar Busan. So aku rasa from here, ia telah menjadi satu inspirasi buat Yu Yang Chul ni. So maybe from here dia dapat satu semangat lah daripada Jeon Do Yong ni, especially yalah, dia adalah idola dia. Mungkin dia nak ikut footsteps Jeon Do Yong ni. Okay, ini ada lagi satu perkara yang bagi aku agak menggerikan lah, okay? Sebab Yu Yang Chul ni dia ada buat satu pengakuan bahawa dia telah makan hati semua mangsa yang dibunuh olehnya itu, guys. Aku tak tahu sejauh mana benda ni betul ke tidak, tapi kalau betul, ini dah bukan sekadar serial killer dah ni. Ini dah ada unsur cannibalism, which is damn sick, bro. Aku tak tahulah macam mana dia boleh tergamak untuk makan hati setiap mangsa yang telah dibunuh olehnya itu. Dan pada 6 September tahun 2004, okey, Yu Yang Chul telah dibawa ke mahkamah, dan dia juga telah diminta untuk memohon maaf kepada semua keluarga mangsa yang dibunuh olehnya itu. Yu juga ada menyatakan satu benda lah bagi aku macam tak betul ke tidak Mamat ni kan. Okey, dia ada menyatakan bahawa dalam setiap pembunuhan yang dilakukan olehnya itu, semua itu adalah bukan niat dia yang sebenarnya. Taklah, macam bullshit dia aku rasa kan. Kemudian pada 13 Disember tahun 2004, kes pembunuhan ataupun kes jenayah yang dibuat oleh Yu Yang Chul ni, dia hangat didebatkan di mahkamah. Dan disebabkan kes ini adalah satu kes amat berat, mahkamah telah memutuskan bahawa Yu Yang Chul akan dijatuhkan hukuman mati. Tetapi kan guys, hukuman mati tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan dia punya undang-undang tu masih belum lagi efektif ever since 1997. So as for now, Yu Yang Chul terpaksa menunggu dalam penjara apabila hukuman mati tersebut akan dijalankan. So sampai setakat ini saja yang aku akan share dengan korang pasal The Raincoat Killer ni. Basically cerita ni memang panjang gila. So aku just ringkaskan untuk korang the very important details ataupun latar belakang Yu Yang Chul ni semua.
Kalau korang nak tengok the full story, full documentary pasal The Rain Code Killer ni, korang boleh tengok dekat Netflix. Aku rasa dia baru je keluar. Aku rasa, aku tak ingat bila lah, tapi baru lagi. And bagi aku menarik gila lah, sebab dekat situ dia akan bagi tu every detail ataupun every benda-benda yang benda-benda yang penting yang dilakukan oleh Yu Yang Chul ni untuk melaksanakan kegiatan serial killing dia ni. Okay, so best gila lah bagi aku. Aku suka gila tengok dokumentari ni. So korang boleh check it out dekat Netflix. Dan aku harap korang enjoy dengan konten aku kali ini. And aku minta maaf kalau aku ada tersalah cakap, aku ada tersinggung perasaan sesiapa, aku tersalah info ke apa. Aku nak cakap, aku just nak minta maaf. Okay, I will do my best in every video yang aku buat. And aku nak cakap thank you so much kepada semua yang tengok video aku daripada awal sampai habis. I really appreciate your support, guys. So yeah, as usual lah, aku akan sentiasa look forward for the next content for you guys. Kalau korang suka, jangan lupa untuk like video ni, jangan lupa untuk subscribe ke channel aku. And to all of my new and my current subscribers, thank you guys for the support. Okay, and yeah, as always guys, never stop creating. I will see you in the next video. Take care, stay safe, stay healthy guys. Assalamualaikum, bye bye.